Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kuliah Kesihatan Khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episod yang ke-50 ini satu lagi tajuk yang begitu menarik, yakni apakah manfaat daging ikan untuk kesihatan manusia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar memberikan kita kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. Allahumma tahhir qalbi ya aziz ya ghafar ya mutakabbir ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabatku Khazanah Islam, alhamdulillah. Allah berfirman di dalam surah Baqarah ayat 164 agar kita manusia senantiasa memandang alam ini dan tadabbur alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, agar manusia sentiasa memandang alam ini dan mengambil manfaatnya serta sentiasa tadabbur alam agar dapat mengambil manfaat. Topik dan tema kita pada kuliah Kesihatan Khazanah Islam minggu ini adalah surah Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat 14 yang bermaksud, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, di antaranya ikan dan begitu juga makanan laut, dan kamu dapat mengeluarkan dari lautan itu perhiasan-perhiasan untuk kamu. Ketahuilah bahawa manfaat kehidupan laut telah dijelaskan oleh Nabi SAW apabila ditanya oleh para sahabat, adakah air laut itu boleh digunakan untuk bersuci? Maka Nabi SAW menjawab, tahurun ma'uhu wa hillu maituh. Air laut itu suci lagi menyucikan, dan bangkainya pula halal. Allah menciptakan air laut sebagai air yang amat masin. Bahkan terdapat puluhan mineral dari air tersebut untuk manfaat manusia. Semuanya untuk keperluan umat manusia yang hidup di daratan maupun di lautan. Maka inilah di antara Allah taburkan di lautan yang begitu luas berbagai-bagai jenis makanan, di antaranya makanan yang lembut, daging ikan untuk kesihatan. Ketahuilah sahabat-sahabatku Khazanah Islam, apakah manfaat daging ikan untuk kesihatan? Di sana terdapat 12 manfaat memakan daging ikan. Yang pertama, insya-Allah ia dapat mencegah penyakit jantung. Sebagaimana kita mengetahui bahawa heart attack ini adalah silent killer. Manfaat pertama dari budaya makan ikan adalah mencegah terjadinya penyakit jantung. Menurut sebuah penelitian saintifik, di antara suku bangsa Eskimo yang bertempat tinggal di Greenland memiliki prevalensi
dari penderita penyakit jantung yang sangat rendah tadi mengikut kajian. Yang kedua, makanan pendamping laut terbaik, yakni apabila kita telah makan macam-macam jenis daging protein, daging merah. Apabila kita bosan dengan makan daging merah, bolehlah cuba untuk memulai memasukkan ikan sebagai daftar menu makanan harian yang baru, insya-Allah. Ikan merupakan sumber protein haiwani yang memiliki banyak keunggulan, iaitu kaya dengan protein, vitamin, mineral yang berkalori rendah dan omega 3. Ikan sangat baik bagi yang ingin menjaga kesihatan pencernaan selain daripada manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran. Sahabatku khazanah Islam, ketahuilah bahawa manfaat daging ikan adalah sebagai pencegahan penyakit kolesterol. Seorang yang terkena penyakit jantung korona adalah orang yang memiliki kadar kolesterol di atas 300 mg. Namun ancaman dari penyakit kolesterol tidak akan terjadi jika rutin kita memakan daging ikan. Manfaat minyak ikan ataupun cod liver yang ada di dalam ikan ataupun daging ikan mengandungi asam lemak ataupun fatty acid tak jenuh yang baik, yakni high density lipoprotein untuk kesihatan jantung, yakni asid lemak ataupun yang dipanggil omega 3 tadi. Seterusnya yang keempat, ketahuilah sahabat-sahabat khazanah Islam, memakan ikan juga, yakni kita dapat mengatur program diet kita. Jika sedang menjalani program diet, memakan ikan merupakan pilihan yang terbaik untuk kesihatan tubuh badan kita dan metabolism. Ikan kaya dengan vitamin, mineral, kalsium, sodium, protein, iodin, potasium dan nutrisi yang baik. Mengapa ikan penting untuk diet? Ikan tidak memiliki kolesterol yang tinggi, sangat tinggi proteinnya dan vitamin serta memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Ikan tidak merosakkan rencana diet anda. Seterusnya, terdapat di dalam daging ikan tu iodin. Mengapa iodin yang terdapat pada daging ikan itu penting? Menurut Dr. Yusuf Haj di dalam kitab Islamic Medicine, A Key to a Better Life, the level of iodine found in it makes it easier for pancreatic juices to play their role in digestion. Bahawa kadar iodin yang terdapat di dalamnya, ia menjadikan mudah untuk pankreas kita ataupun cecair pankreas itu memainkan peranan dalam pencernaan kita. Fish regarded as an excellent source of minerals, especially iodine, sodium, potassium, calcium, phosphate, chloride and sulfur, but it is low in iron. The fact that fish is rich in iodine plays a part in the function of thyroid gland, as it involved in the making of the hormone tyrosine. Menurut Dr. Yusuf Ahmad, dikatakan bahawa secara faktornya, ikan kaya dengan iodin yang memainkan peranan fungsi terhadap kelenjar thyroid, yang mana ia menceburkan dalam membuat hormon tyrosine. Begitu juga kalau kita lihat budaya masyarakat, makan yang banyak lemak, makan daging merah yang diproses. Orang yang suka makan biasanya akan jarang memakan makanan yang banyak, mengandungi lemak jenuh seperti yang terdapat pada daging lembu, daging kambing ataupun daging-daging merah yang diproses, selalunya terdapat pada fast food, makanan segera. Maka di situ kita lihat menurut World Health Organization mengisytiharkan, menurut di Amerika Syarikat, bara usus ialah bara keempat
yang lazim dalam kalangan ataupun dari kalangan lelaki dan wanita dengan 132,700,000 kes dikesan pada tahun lalu. Sesiapa sahaja kalangan orang dewasa boleh menghidapi penyakit barah, wa'iyazbillah. Daging yang diproses menurut artikel itu, daging yang diproses meningkatkan risiko penyakit berkaitan dengan kolon kanser ataupun barah kolon dan penyebab barah perut mengikut segmen berita harian, segmen kesihatan perubatan berita harian 30 November tahun 2020. Dan dikatakan mengikut kajian tersebut, risiko makan terlalu banyak daging merah yang diproses, antara contoh daging merah yang diproses yang menyebabkan barah kolon ialah sausage, ham, hot dog, nugget, meatball dan daging-daging dalam tin. Kebanyakan ini terdapat pada makanan segera dan restoran makanan segera. Menurut IARC telah melaporkan pengambilan daging merah yang diproses boleh menaikkan risiko barah kolon lebih daripada 20 hingga 25% berbanding dengan populasi mereka yang mengambil daging merah yang segar yang tidak diproses. Makanan segera merupakan gaya hidup yang diamalkan di kalangan remaja dan begitu juga pasangan-pasangan muda. Kerana kesuntukan masa, sibuk bekerja, pulang lewat, maka inilah pilihan mereka makanan segera yang mana cepat dikeluarkan daripada fridge. Kemudian dimasukkan dalam microwave oven. Dikeluarkan daripada fridge, tidak berapa lama dimasukkan dalam air fryer. Dikeluarkan makanan-makanan segera di dalam fridge atau peti sejuk, terus dimasukkan ke dalam oven. Jadi itulah yang mana mengikut kajian ini dalam masa tempoh 7 hingga 10 tahun, maka ternyata mereka mengalami penyakit kolon kanser dan begitu juga yakni stomach cancer dan sebagainya. Maka dari itu, yang kelima, manfaat makan daging ikan, ia bantu menyihatkan sistem kardiovaskular. Manfaat makan ikan dapat mencegah terjadinya penyakit kronik seperti serangan jantung ataupun heart attack, wa'iyazbillah min zalik. Olahan ikan yang sihat dapat mencegah terjadinya tumpukan akumulasi lemak triglyceride dan mengurangi tingkatan triglyceride yang berlebihan dan dapat meningkatkan high density lipoprotein HDL, kolesterol yang baik, dan mencegah daripada pembukuan darah. Dan mengikut Dr. Stan Egbert, seorang doktor holistik dan begitu juga seorang bekas Olympian, mengatakan bahawa ada 7 ikan yang sihat dan sangat digalakkan kecuali yang ketujuh. Dikatakan bahawa ikan salmon kaya dengan omega 3 yakni 2590. Namun dia punya mercury dan toksinnya adalah 22 ppb mercury. Tahap yang kedua, mackerel, yakni tahap kadar omega 3-nya adalah 2670 dan kadar mercury levelnya adalah 50. Begitu juga sardin. Ikan sardin di daerah lautan Skandinavia yang mana mengandungi 1500 omega 3 dan 13 ml ataupun mercury level. Yang keempat, ikan herring yang mengandungi omega 3 1890 dan kadar mercury-nya adalah 84. Yang kelima adalah trout fresh water fish yang mempunyai 1070
omega 3 dan 71 mercury level. Jadi trout fresh water ini adalah ikan air tawar. Dan yang keenam, white cod fish yang mempunyai kadar omega 3-nya 200 dan dia punya mercury agak tinggi sedikit, 111 mercury level. Dan yang keenam adalah ikan mahi-mahi. Walaupun kadar omega-nya sederhana rendah, namun omega 3 namun mercury levelnya agak tinggi, 160 hingga 165. Kalau saya akan mengambil pilih yang nombor 1 dan sehingga nombor 6 dan carilah di pasar ikan, membuat pilihan yang terbaik. Yang tertinggi sekali adalah ikan salmon yang fresh, yang segar. Yang kedua mackerel, yang ketiga sardine. Namun tidak digalakkan, mungkin sekali-sekala ada 6-7 jenis ikan yang tidak digalakkan. Yang pertama sekali orange roughy. Dia mengandungi 570 ppb mercury level. Yang kedua tuna mempunyai 350 omega 3-nya, namun PCB level mercury-nya 689. Yang ketiga ikan mahi-mahi, walaupun kadar omega 3-nya rendah, namun kadar mercury levelnya tinggi. Yang keempat king mackerel, yakni omega 3-nya 350, ataupun mercury levelnya sehingga 389. Mengapa king mackerel ni tidak digalakkan? Kerana ikan ini adalah ikan yang besar, yang hidup terlalu lama di bawah dasar lautan, maka dia terdedah dengan berbagai macam mercury dan begitu juga toksin. Yang kelima adalah ikan shark, ikan jerung, yang mana kadar mercury-nya adalah lebih kurang 330. Yang keenam adalah swordfish, ikan pedang, yang mana mercury levelnya adalah 995. Dan yang akhir sekali yang tidak digalakkan adalah Thai fish, yang mempunyai kadar mercury levelnya 1495. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, walaupun kita bijak memilih ikan, namun berhati-hatilah terhadap ikan yang tidak bersisik. Makanan ikan yang segar perlu kita membuat pilihan, namun ikan yang tidak tercemar. Seperti ikan-ikan yang tidak bersisik, yang mudah tercemar dengan PCB, toksid ataupun mercury. Mengapa? Kerana Allah mencipta ikan yang mempunyai sisik itu adalah sebagai filter, tapisan. Jadi ikan-ikan ternak mendapat sumber nutrisi yang tidak natural tadi. Disebabkan maka itu, kita lihat selalunya ikan ternak ataupun farm fish, dia tidak makan makanan yang nutrisi yang natural dan tabii kerana didedahkan dengan berbagai-bagai sisa-sisa makanan daripada tuannya ataupun yang penternaknya, bermacam aneka makanan yang tidak natural. Ada kadang-kala yang memakan sisa-sisa daging-daging merah, dan begitu juga najis. Namun kalau ikan keli yang berada di sawah padi, pengalaman saya dia adalah sihat. Sekali-sekala kita makan dulu, waktu di kampung kita masak asam pedas, masak lemak cili padi, Masya Allah. Selanjutnya, satu kajian di Jepun dan Journal of American Dietetic Association mengesahkan bahawa jenis ikan yang tidak bersisik membawa risiko yang tinggi terhadap kesihatan anda. Sama ada ikan jenis dari laut ataupun sungai, seperti ikan menjadi pilihan orang-orang Melayu, ikan patin, ikan keli, dan ikan laut seperti pari, dan ikan-ikan yang diternak atau farm fish. Risiko tinggi jenis ikan yang tidak bersisik adalah kerana
ia mengandungi kandungan raksa ataupun mercury yang tinggi berbanding dengan ikan yang bersisik. Inilah di antara ikan yang tidak bersisik, termasuklah ikan tenggiri, ikan patin, ikan keli. Dan menurut kajian dikatakan white fish cod is more easily digested than meat. Bahawa ikan cod putih jika dimakan lebih mudah untuk pencernaan dan ia digalakkan dan dianggap sebagai ikan yang baik untuk orang-orang yang sakit dan mempunyai masalah pencernaan, sistem pencernaan. The fat that is found in the fish is distinguished by its being very rich in saturated fatty acid ataupun HDL. Dikatakan lemak yang terdapat pada ikan cod whitefish sungguhlah hebat kerana ia kaya dengan lemak yang tepu ataupun fatty acid ataupun lemak lemak asid, di mana kita lihat ia adalah sangat bermanfaat dan tidak mengancam kesihatan kita ataupun dia katakan LDL, lemak yang tidak baik. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, dikatakan bahawa kandungan lemak dalam ikan ataupun the amount of fat found in fish varies according to the type and season. Bahawa kadar lemak yang terdapat pada ikan itu berbeza menurut jenis-jenis ikan, sama ada ikan laut, ikan air tawar ataupun ikan bersisik dan ikan tidak bersisik, dan mengikut musimannya. White fish such as cod contain only 1% of the weight in fat. Dikatakan ikan putih cod ini hanya mengandungi 1% daripada berat lemak. Oily fish such as salmon, trout, sardine and tuna contains between 5 to 25% of weight in fat. Ikan salmon, ikan trout ataupun sardin dan tuna mengandungi antara 5 hingga 25% kadar lemak yang baik. White fish is more easily digested than meat. Bahawa ikan cod putih adalah lebih mudah pencernaannya berbanding dengan memakan ikan merah, daging merah. Maka dia dianggap sebagai makanan yang baik untuk orang yang sakit dan orang-orang yang mempunyai masalah sistem pencernaan. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, jika anda ingin menjadi pintar atau untuk memberikan ketajaman akal ataupun minda anda, makanlah ikan yang baik jenisnya. Pernahkah anda mendengar saranan ini? Bahawa manfaat omega 3 sangat ampuh sebagai nutrisi yang dapat bantu mencerdaskan otak kita, insya-Allah. Maka tips pintar dengan makan ikan yang biasanya kalau ibu yang menyusu anak 6 bulan, berumur 6 bulan, bolehlah dikukus ikan-ikan yang sihat ini untuk dibuat bubur dan disuap pada anak yang bayi berusia 6 bulan. Berikanlah anak anda daging ikan yang dikukus terlalu kerap secara rutin jika ia sudah meningkat 1 tahun. Ikan steam ataupun ikan yang dikukus, bukan ikan goreng, ia tidak sesuai untuk bayi yang kurang daripada 1 tahun ataupun lebih 2 tahun. Makan ikan segar, pilihan ikan yang tidak tercemar seperti ikan-ikan yang tidak bersisik dan bukan ikan jenis penternakan yang makanannya tidak natural. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, manfaat ikan yang ketujuh adalah menstabilkan tekanan darah tinggi ataupun blood sugar ataupun high blood pressure. Asid lemak atau fatty acid atau omega 3 merupakan jenis lemak
yang terdapat pada minyak ikan yang sangat penting untuk mencegah menstabilkan tekanan darah tinggi. Kandungan ikan asam lemak omega 3 banyak terkandung dalam ikan pilihan anda, yakni ikan salman dan ikan makrel yang selalu disebut ikan sardin. Dan seterusnya, dikatakan apakah perbezaan antara ikan salman dan ikan makrel? Kedua-duanya mengandungi kadar omega 3 yang sangat baik. Dan begitu juga fatty acid yang terdapat pada omega 3, dan dikatakan bahawa dibandingkan antara ikan makrel dan ikan salman boleh mampu membekalkan lebih omega 3 berbanding dengan ikan makrel mengikut Dr. Bruce Halep, BSc PhD of DHA Omega 3 Institute mengatakan ikan salman dan ikan makrel yang membekalkan sumber vitamin D, walaupun salman dapat memberi lebih. Secara nutrisi, apabila kita bicara secara nutrisi, maka ikan salman itu lebih baik, pilihan yang terbaik untuk mendapat nutrisi yang hebat. Seterusnya, kalau kita lihat ikan salman juga mempunyai kadar contaminant, heavy metal, maknanya pencemaran berat metal, dan di mana spesies-spesies daripada ikan mackerel contain high amounts of mercury and need to be avoided. Kadang-kala ikan mackerel yang besar yang dipanggil king mackerel mengandungi kadar mercury level yang perlu dielakkan. Jadi lebih baik digalakkan makan ikan mackerel ataupun anak mackerel yang kecil yang tidak lebih daripada 1 kilo. Dan apakah perbezaan antara ikan trout, ikan air tawar dan ikan salman? Dikatakan while trout and salmon may look taste similar, there are distinct species of fish. Walaupun kadang-kala dilihat ikan mackerel dan ikan trout, air tawar ini sama. Namun, di antara perbezaan yang ketara antara ikan trout, dikatakan ikan trout ini adalah ikan air tawar yang segar. Sementara ikan salman adalah ikan air masin, ikan laut. Secara tipikalnya, salman mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi daripada ikan trout. It is always larger in size. Maknanya itu berbanding pada saiz kecil ataupun besarnya ikan tersebut. Dan inilah ikan trout, ikan air tawar, trout yang sangat digemar bagi pemancing-pemancing ikan, sama ada ikan trout, ikan salmon dan ikan mackerel. Ikan trout ini tinggal di air tawar. Lokasi-lokasinya kebanyakan di sungai-sungai ataupun di tasik-tasik dan daripada kalangan air terjun. Peluang yang mana untuk menangkap ikan trout menjadi pilihan bagi pemancing-pemancing ataupun penggemar-penggemar memancing di sungai-sungai dan begitu juga di tasik-tasik. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, manfaat ikan yang ke-8 adalah mengurangi risiko stroke yang sangat ditakut oleh kita berkaitan dengan silent killer yang dikatakan heart attack. Dan mereka yang memakan lebih ikan yang tinggi lemak omega 3-nya, yang mana kita lihat salah satu penyebab terjadinya stroke ini adalah mereka yang memakan daging merah yang terlalu banyak, yang tidak segar. Namun,
Bagaimana untuk mengatasinya? Ialah dengan memakan daging ikan secara rutin, seminggu 3 kali, 4 kali. Menurut kajian ini mengatakan dapat membantu mengurangi tekanan darah dan ia sangat baik untuk sistem kardiovaskular, maknanya jantung kita. Dengan demikian anda suka dengan makan ikan akan membantu sedikit risiko mengurangi serangan jantung insya-Allah. Yang ke-9, kita lihat manfaat makan daging ikan adalah untuk retina mata kita dan kulit kita, kesihatan kulit. Mata dan kulit menjadi lebih sihat kerana kandungan fosfor dan vitamin D yang cukup tinggi, yang sangat penting untuk manusia. Untuk membantu kesihatan mata kita, rawatan retina mata dan kulit menjadi sihat. Vitamin D dan B2 sangat penting untuk kesihatan tulang dan begitu juga kulit-kulit kita. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, omega 3 juga sangat penting untuk mencegah inflamasi yang menjadi sebab penuaan ataupun cepat tua pada usia yang begitu rendah. Belum 60 muka dah nampak tua. Baru umur 40 muka sudah nampak begitu tenat ataupun tua. Maka dari itu Nabi SAW pernah ditanya menurut Anas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, makanan pertama yang akan dihidangkan untuk ahli syurga adalah kaudaj ataupun lemak daripada hati ikan menurut hadis Al-Bukhari. Dan begitu juga hadis riwayat Thauban, seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, apakah makanan yang pertama yang akan dihidangkan jika kamu masuk ke dalam syurga? Nabi SAW mengatakan adalah kaudaj ataupun lemak daripada hati ikan itu, ataupun dikatakan dalam bahasa Inggeris extra lobe of fish liver ataupun lemak daripada hati ikan. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, manfaat yang ke-10, mengurangi risiko adanya kanser. Jadi apabila kita membudayakan memakan daging ikan, ia dapat mengurangi risiko terkena kanser ataupun bara. Sebuah kajian secara saintifik di Swedia, pada 6,000 orang selama kurang lebih 30 tahun yang telah makan daging ikan yang segar, ternyata menunjukkan bahawa makan ikan secara rutin dapat mengurangi risiko terkena kanser prostat, khususnya bagi kaum lelaki. Kandungan zat riboflavin dipercayai juga dapat mencegah daripada jenis kanser-kanser yang lain yang berbahaya pada tubuh kita. Inilah yang sangat ditakuti pada manusia masyarakat akhir zaman ini kerana sangat suka memakan makanan segera dan daging merah yang diproses. Dan begitu juga sangat digalakkan kita makan pure fish oil, maknanya ikan, minyak ikan yang asli, yang bukan diproses secara chemical atau manufacturer. Inilah sebabnya mengapa kehebatan minyak ikan asli berbanding dengan minyak ikan yang diproses secara manufacturer. Dulu saya teringat ketika saya kecil, ibu saya sentiasa menggalakkan agar minum dan makan cod liver oil yang diambil daripada ikan cod yang putih dagingnya. Dan apabila kita makan, alhamdulillah kita sihat dan cergas. Cuma namun berhati-hati, jangan sampai kita makan cod liver oil yang dimanufacturer dengan proses kadar chemical yang tinggi. Mengikut Dr. Sainur, The Eskimo Diet London 1990, menjalankan satu kajian terhadap 150 pesakit yang mempunyai kolesterol tinggi dan masalah jantung. Setelah dirawat dengan minyak ikan cod liver oil,
Selama 2 bulan ternyata kadar lemak kolesterolnya jatuh ke paras normal dan sentiasa kadar kolesterol mereka rendah selagi mana para pesakit itu terus memakan cod liver oil. Inilah mengikut kajian moden. Dan dikatakan study inhabitants of a Japanese village bahawa penduduk kampung orang-orang Jepun, satu kajian 1985 tentang masalah blood vessel pada jantung dan otak. Kajian ini mendapati bahawa penduduk kampung itu sentiasa sihat kerana asas diet harian mereka bergantung pada pemakanan ikan sebagai menu makanan harian mengikut Cronhan Journal of Medical Engineering 1985 page 312. Yang ke-11, sahabat-sahabatku khazanah Islam, manfaat fish oil ataupun cod liver oil dapat mengurangkan penyakit-penyakit sendi. Inilah penyakit akhir zaman. The Lancet London, May 1988, Kramer also confirmed the benefits of fish oil in reducing joint pains and the number of joints that are causing pain and stiffness of joint in patient affected with arthritis. Dan menurut jurnal Lancet ini, Kramer mengatakan bahawa manfaat minyak ikan ia dapat mengurangkan sakit-sakit sendi dan begitu juga sendi yang kesat yang mengalami penyakit arthritis. Dan yang terakhir, sahabat-sahabatku khazanah Islam, apabila kita memudayakan memakan daging ikan, ia dapat mencegah terjadinya peradangan ataupun inflamasi. Zat asid lemak omega 3 ini sangat ampuh untuk mencegah terjadinya peradangan ataupun tumor yang mengurangi risiko terkenanya penyakit arthritis. Jadi fatty acid ini yang ada pada ikan mampu mengikat radikal bebas, free radical, yang menjadi sebab utama peradangan selain membantu memberikan nutrisi yang tepat untuk tubuh badan manusia dan begitu juga metabolism kerana zat pemakanannya. Maka marilah kita membudayakan dan mengamalkan makan daging ikan, namun kita kena bijak apabila kita pergi ke pasar ikan, pilihlah yang mana yang telah digalakkan oleh Dr. Stan Egbert, pakar holistic doctor, yang dikatakan pilihan yang pertama adalah ikan salman kerana kadar mercury levelnya rendah. Yang kedua adalah mackerel ataupun dipanggil baby mackerel, mana ikan mackerel yang kecil. Yang ketiga adalah sardine, dan yang keempat adalah herring. Yang kelima adalah trout fish, ikan ikan air yang segar. Dan yang keenam adalah white water codfish, yang mana kadar omega-nya adalah 200 dan kadar mercury levelnya adalah 111. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berusaha mengamalkan gaya hidup sihat. Selain daripada memakan ikan, kita mengamalkan banyakkan berpuasa, latihan jasmani, begitu juga banyak minum air segar. Amalkan sayur-sayuran, buah-buahan setengah jam sebelum kita makan, dan amalkanlah membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, dan salat-salat sunat. Dan di antaranya untuk menguatkan tulang-tulang sendi kita ialah dengan mengamalkan salat duha, insya-Allah. Semoga selamat mencuba dan sentiasa sihat-sihat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina wa tahhir qulubana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
Wallahu a'lam. Assalamualaikum.